Assalamualaikum, salam perjuangan. Selamat datang ke podcast Suara Hartanah episod ke-12. Kami akan mengulas isu-isu hartanah yang semasa yang melibatkan hartanah, dan ada juga isu-isu yang mungkin anda tak terbayangkan ada melibatkan isu-isu hartanah. Itu juga yang kami akan ulas dan kupas, dan kita akan bedah, dan insya-Allah ada juga perkongsian ilmu khusus kepada mereka yang minat hartanah. Ada ke peminat-peminat isu-isu hartanah, cerita-cerita hartanah, pelaburan hartanah, pemilikan hartanah. Inilah channel yang anda kena stay, kena join kami dalam podcast Suara Hartanah. Dan Ahyat sebagai host bersama dengan co-host tetap anak muda Azim Sulaiman. Yes, alright. Apa khabar Ayat? Alhamdulillah. Okay, selamat kembali ke Malaysia. Selamat kembali ke Malaysia dari South Korea. South Korea. Ya Allah, sampai ke sekarang ni cuaca dia masih sangat-sangat sejuk. What was the lowest? The lowest second day negatif 10. Negatif 10. Malam lah, masa tu malam. So saya semua orang dah balik rumah. Kita orang duduk homestay kat sana. And then I cakap kat my eldest son. My eldest son ni tahun ni umur 16 tahun. So I cakap, Armin, you nak try tak negative 10? Dia terus cakap yes. So kita orang balut segala air sampai 5 layer atas, 2 layer bawah, glove semua, tutup kepala dengan scarf semua, okay. Of course kasut dengan socks. Keluar dalam 2 minit. Dalam 2 minit kita orang tengah buat eksperimen. Dalam 2 minit kaki rasa sejuk, jari dah kesejukan, tapi badan, dada masih okay. Dada, leher masih steady. So that was a good experience. Negative 10. I don't remember going to negative 10 degrees lah. And pasaran hartanah di South Korea langsung tidak seperti cuacanya ketika itulah, sejuk. Dia masih panas. Panas yang rakyat dia tak mampu nak beli. So sama je cerita dia kat sana. Pasaran hartanah dekat Korea ni, Azim, dia bangunan-bangunan apartmen ni nampak lama, nampak buruk pun ada. Tapi itu yang mahal. Dan dia senang je nak tengok. Kalau hartanah tu ada view sungai Han tu kan, Han River. Itu memang boleh dikatakan semua sangat-sangat mahal. Okay, exactly tu it depends on the location lah. Tapi contohnya kalau kat Gangnam, hartanah di Gangnam ni average dia ialah 2 billion won. 2 billion won ni sama dengan 7 juta ringgit Malaysia. 7 juta ringgit Average. And rumah-rumah kat Gangnam ni rumah-rumah yang macam apartmen 20-30 tahun dulu. Tu yang nilai dia 7 juta ringgit. Yang mahal gila macam tu. Wow. Yeah, so it's a bit weird. So my because I have a foster brother, my father-in-law ada foster son. So my foster brother-in-law. Yeah. So dia orang Korea of course, and dia dah duk cerita dia orang Gangnam. So kita duk cerita lah Gangnam tempat orang kaya, dia orang Gangnam lah. Dahsyat. So dia salah seorang owner. Dia mak bapak dia ada rumah dekat Gangnam yang kecil, apartmen kecil. So bila dia dah berkahwin, dia pindah ke Incheon. Incheon ni jauh daripada pusat bandar Seoul, tapi dia macam makin dekat dengan Incheon Airport. So Incheon Airport, Gangnam, so dia kat tengah-tengah. So dia jauh lah. So jauh tu berapa lebih kurang daripada kalau dari Seoul tu? Macam kalau waktu jam, kalau drive tak adalah jauh sangat, tapi dia cakap nak balik tu 1.5 jam. Macam KL Seremban lah lebih kurang. KL Seremban. Tapi because of jam, maybe is just KL Shah Alam. Okay. Maybe, yeah. So dekat sana sama je cerita dia. Orang muda tak mungkin boleh beli hartanah. Because gaji orang muda dekat sana lebih kurang 5,000 won. Minimum. 5 juta won. Gaji minimum lah tu. Yeah. I mean permulaan. I'm not sure what gaji minimum. So permulaan 5 juta won.
So kalau hartanah kat situ dah 100 juta won, memang terlalu mahal. Kalau 5 juta won, 5 juta won tu kira kalau 10 juta won tu 3,500. 3,500. Oh yo. So 5,000 won 500 juta. Sorry, 5 juta won is only 1,700, 1,800 ringgit. It's very low lah kalau sebenarnya. gaji basic kita 1,500. Gaji basic. So and their life cost of living is very expensive. Harga barang very expensive. Harga rumah terlalu mahal. Terlalu mahal. So ini adalah indikator negara maju lah, Azim. Dia bila maju dan hartanah sangat mahal. But bila saya tanya, masih relevan ke pelaburan hartanah? Yes, orang kaya masih membeli hartanah untuk tujuan pelaburan. So mungkin dalam dunia kapitalism, inilah penyudahnya. Inilah hakikatnya dan inilah penyudahnya. So it's very interesting to see. And the best thing yang Ayat pergi tu, ada 2 homestay. Yang pertama tu macam walk up apartment 4 tingkat. Yang tu pun Ayat pernah ada share juga kat dalam Instagram dan Facebook. Dia pelabur hartanah generasi kedua. 4 tingkat. Tingkat yang bawah tu disewakan jangka masa panjang. Dan 3 tingkat yang ke atas tu 2, 6 tu semua buat Airbnb, homestay. And almost selalu penuh. Ni dah generasi kedua lah. Bangunan tu hampir 30 tahun. Dimiliki oleh mak ayah dia. So dia ada lagi satu bangunan kat tepi. Dan setiap tingkat tu setiap adik-beradik dan mak dia. Dahsyat, dekat Namsan Hill. Okay, yang tu dekat Myeongdong. It's very famous jugalah. And then the second one tu, Azim, what I want to share is Jun ni pelabur hartanah. Dia baru start melabur hartanah. Yang tadi tu Leffy, dia dah second generation investor. So Jun ni first generation investor. Parents dia ada tanah 3,500, kalau yang ukur 4,000, tapi dia cakap 3,000. Dia cakap 350 square meter. Tapi so it converts jadi 3,800 square feet. Tapi bila Ayat ukur guna Google Earth, dia lebih kurang 4,000 square feet lah. So I'm not sure which, maybe kiraan saya kurang tepat lah. But basically ada tanah lebih kurang katakan 4,000 square feet. Dia bina 4 rumah hanok, rumah tradisional Korea. Hanok nama dia. Dia panggil hanok. So macam kalau rumah Minangkabau, contoh kan. Okay. So rumah hanok ni, rumah dia kalau Azim nak book dekat Airbnb, tak pernah available. Yang kita orang dapat tu pun 2 hari je. Kita orang nak lagi lama, tapi dapat 2 hari nak rasa juga. So dapatlah 2 hari. I mean, we would have preferred to stay there lah kan, because it was near the palace and all the other stuff lah. But basically tengok, dia ada tanah katakan 4,000 square feet. Dia boleh bina 4 rumah. Rumah yang kita orang duduk tu yang paling besar 1,000 square feet. 2 lagi rumah kecil-kecil. So maybe I don't know, maybe 500, 600. And then satu lagi dia jadikan office. So he is a businessman. Dia tak share lah apa business dia, tapi I nak cubalah berbual dengan dia kan. Tapi dia ada business lain. And then dia bina benda tu atas tanah parents dia yang baru beli 10 tahun lepas. And then 7 tahun lepas baru dia bina untuk dijadikan traditional. And hampir full 100%. So it's an interesting idea untuk orang-orang yang ada tanah. And then buat betul-betul rumah kayu, tapi aircon kena cukup, peralatan kena cukup, masak-masak kena cukup, kena sangat selesa, bersih, toilet kena updated. Tapi dia ada suasana traditional tu. I believe memang ada market yang sangat-sangat besar, bukan saja untuk foreigners, untuk local sendiri. Untuk local sendiri, because anak-anak I pun tak biasa rasa duduk rumah tradisional kan, yang betul-betul tradisional. Rumah kampung betul-betul. Rumah kampung lah ya. So itulah sedikit cerita Ayat di South Korea. Bawa anak-anak and my wife 8 hari 6 malam. Flight tengah murah masa tu. My wife dapat very cheap flight. Air Asia. Saya pergi Air Asia. Masa tu nak consider juga Singapore Airlines. Singapore Airlines was maybe 50% more than expensive. Air Asia. So I tanya my family, you all okay, 50% ni you all nak
kita pergi Singapore Airlines ke atau kita shopping dekat Korea? So jawapannya diorang nak shopping dan banyak lagi lah. Dan lebih. So more than 50%. So jom. Okay, so diorang macam okay nak shopping. Alright, then shopping lah. Shopping. Okay, alhamdulillah. Shopping, skincare, makan-makan dan sebagainya. Makanan halal alhamdulillah mudah nak cari. And pergi kat sana macam ada ramai orang Malaysia lah. Memang sangat ramai. Semua tempat-tempat yang kita cari tu macam Kampungku ke atau Yanggut ke atau mana-mana tempat yang famous, Myeongdong Street, Hangdong bukan. Hongdae. Okay, tu balik. Dia punya pusing. Hongdae Street, tempat shopping pun. Tempat-tempat yang kita orang pergi tu Malaysia. Memang ya Allah kiri kanan Malaysia je. So orang Malaysia menjajah Korea. Yelah spend banyak duit kat Korea lah. Ya, sama macam kalau kita pergi inilah kita cerita kalau pergi Hatnyai ke pun orang Malaysia juga, orang Melayu. Betul. So that's the story. Tak rasa inilah, tak rasa awkward lah. Tak rasa awkward and sebab ramai Malaysia rasa cakap KL je. And kadang-kadang because kita orang nak ambil family photo, so selalu minta tolong orang kan. Can you help take photo? Itulah saya nampak gambar yang post yang depan masjid tu. Depan masjid ada masjid Allah Akbar dipanggil kan? Seoul Central Mosque. Seoul Central Mosque. So dia punya angle dia sangat cantik cakap. Ayat ambil pakai tripod ke apa ni? Cantik gila dia punya cantik gila perfect. So Malaysian lah. Malaysian and brother tu dia company trip. Dia orang naik 2 van besar macam yang Starex, Staria tu. So dia orang memang brotherhood. Ni siapa ni, kawan-kawan ke tak? Kita orang ni family company trip. Dan dia lah ambil. Dia macam engineer kot. So betul-betul dia punya line tu. Betul, dia punya pakai tripod. Tak. Memang kerja kita orang is minta orang ambil gambar. And I akan selfie dengan orang yang ambil gambar tu. So macam-macam jenis orang. Russia, Poland, Germany, Italy. Yang tolong ambil gambar. Tapi mesti Asian yang paling cantik ambil gambar. So ada kalau viral sebelum ni video dekat TikTok, dia buat comparison antara kalau minta tolong orang yang ambil gambar tu apa orang Asian ataupun Western. Western memang teruk ambil gambar. You know what? Yang the lady from London, dia ambil gambar tu memang I macam what the Astagfirullah. Kalau dia seram menonton, tapi tak mungkin dia seram menonton lah. Dia tak faham kalau menonton. Tak, bengang gila. I'm like, moment tu tengah makan lobster dekat Myeongdong Street. Okay. Memang lobster sedap gila kan. So moment tu kan macam macam panas-panas tapi tengah kesejukan. And then dia ambil Azim, dia kalau terpotong kaki tu tak apa. Dia kepala ambil daripada tak kepala teruk sangat. Dia potong dari peha kan. Peha dan langit tu tinggi sangat. La ilaha illallah. Langit tengah malam gelap. Kadang-kadang kita pun betul mungkin ada kebenaran lah Azim. Dia nampak effort kalau orang ASEAN ni. Ya. Tak tolong ambil gambar tu. Tapi nak jadi cerita lah yang I selfie balik dengan orang yang tolong ambil gambar kan. Yang paling gorgeous tu dari Rusia. So awet dia yang gorgeous tu ke? Awet yang gorgeous. Bukan gambar tu gorgeous. Ambil gambar yang gorgeous. Awet yang tolong ambilkan gambar tu, ya Allah, gorgeous. 3 orang. Ada 4 orang, tapi seorang tu macam malu-malu tak nak ambil selfie, so 3 orang ambil. So itulah antara cara yang terhormat untuk kita nak menegur awek kat tengah jalan ni. Macam itu tips dia untuk pendengar. Ya. Dan isteri saya pun macam ayat ni buat perangai je. Isteri saya ni reda je lah. Sebab dia dah dapat pergi tempat BTS dia. Yes, betul. Yeah, but basically one thing lah, South Korea tu memang satu dunia pergi ke dia. Can you imagine all the money that's going there? Tourism lah, dia punya main economy. Tourism dia very very strong lah. And of course hartanah yang ada elemen tourism dia memang full almost literally every day. Kalau tengok yang dekat Hanok dekat dengan Gyeongbokgung Palace tu, memang kalau dalam 1 minggu tu mungkin ada 1 hari je lah kosong. So orang akan memang dahsyat. It's very good business. Cakap tadi yang rumah Hanok yang ayat stay 2 malam tu pun. Booking berapa bulan sebelum tu? Lewat
So we decided maybe late, maybe 4 weeks ahead lah. I see. Yeah, 4 weeks ahead. But it's like still winter, so we're hoping that orang tak nak. And kat hujung-hujung, and mahal, it's very expensive. Berapa ribu satu malam. But dia kena rasa juga macam nak tidur kat dalam keadaan yang tidur tilam atas lantai dan sebagainya lah kan. So itulah sedikit sebanyak cerita. Yelah, bila pergi melancong dengan family, Ahyat pun ambil peluang lah nak dapatkan cerita-cerita hartanah dari sana. And Ahyat pula dah rindu nak buat full kembara hartanah. So South Korea wasn't a kembara hartanah, but it's just a family trip. But Ahyat pun dapatkan info-info hartanah. But nanti Ahyat nak atur lah kembali betul-betul pergi satu-satu negara tu is just fully 100% kembara hartanah, insyaAllah. Okay, count me in. Azim Yes, kasih jadi. Yes. Ya. Suara hartanah. Suara hartanah dari dunia. Perantauan. Edisi dunia. Nanti yang ni, yang belakang teknikal ni pun nak juga. Betul. Maybe yang dekat-dekat lah dulu kita pergi kan. Jakarta ke, Bangkok ke, kan? Okay, lama pula kita cerita ni pasal Korea ni. Okay, mungkin nanti kita buat satu episod khas. Ya, sebenarnya banyak lagi nak kupas pasal Korea ni sebenarnya. Sebab point saya ada, at least macam Ayat sendiri cakap, realiti apa yang berlaku dekat Malaysia ni, bila kita travel overseas, Korea ke, even Jakarta ke apa, itulah benda yang sama juga berlaku dekat sana. So itu yang kita nak kongsikan dekat pendengar-pendengar Suara Hartanah. Untuk realiti apa yang berlaku. Apa realiti dia yang Azim maksudkan? Saya cakap dari segi harga rumah sewa yang mahal. Betul. Dan gaji permulaan anak muda pun kecil, tak cukup. So memang orang kata tak cukup bergantung satu sumber pendapatan, kena ada extra income, kena hashtag 2 kerja. So benda-benda tu not specifically unique in Malaysia sahaja. Itulah. Dari regardless lah you tukar Perdana Menteri ke, kerajaan ke, tetap the same issue juga. Tetap same issue. Dekat Korea pun dia orang dah tukar political party dan sebagainya. But still the same problem. And macam baca surat khabar Malaysia lah. Headline dia, gaji tak cukup, hartanah mahal, cost of living tinggi, kestabilan politik, ekonomi tak kuat. Itu 5 isu ni sama je kat Korea. So itulah dia. Alright, so itu bolehlah dikatakan isu pertama. Isu pertama. Now, isu kedua, we're gonna jump straight into it. Ini kisah dia, boleh tak share screen? Goodyear Shah Alam, Azim. Goodyear 52 tahun, Azim. 52 tahun di kilang tayar di Shah Alam akhirnya tutup. Dan memberikan kesan kepada 555 pekerja. Hilang kerja macam tu je. So kilang ni daripada 1972. Malah kalau tengok dia punya sejarah tu lagi lama sejarah Goodyear tu daripada Singapura dan sebagainya. Tapi kita tidaklah nak kupas dari segi sejarah tu, tapi kita nak menceritakan berita kilang tutup dan kesannya. Mungkin ramai orang tak terfikir, ni kilang tutup, orang hilang kerja. Tapi Ahyat nak membawa kesannya kepada hartanah, Azim. Kesannya kepada hartanah. Okay, so dikatakan sebenarnya, okay, ni cerita dia. So Goodyear ni, dia kenapa ditutup? So viral benda ni, dia punya CEO dia kata diorang ni nak kurangkan kos sebanyak 1 bilion US dollar menjelang 2025. So ada, okay, yang ini satu cerita kan. Dan kalau dilihat bukan sahaja Goodyear dekat Malaysia je yang ditutup, tapi ini dilaporkan ini dilaporkan Goodyear juga menutup kilang di Ohio, Amerika Syarikat tahun lepas. Dan ini juga melibatkan 500 pekerja. Alright. Itulah. So antara sebab yang dikatakan kerana Goodyear ditutup ni kerana kos tinggi. Tak tahulah, kerana kat Malaysia ni kan kita ada gaji minima yang dah naik kan. And then SST pun mungkin. SST, and of course
maybe cost of penggajian, cost of doing business tu semakin tinggi. So saya membayangkan dalam seluruh Malaysia, dalam seluruh dunia ni, Goodyear pilih untuk tutup, satu di Ohio, US, dan satu di Shah Alam, Malaysia, kan. So it's a big news lah, Azim. It's a big news. So apa yang bermain di fikiran Azim bila cerita 550 pekerja hilang kerja? Lepas tu dikabarkan 180 Goodyear Auto Care di seluruh Malaysia pun tertanya-tanya lah, dan mereka bimbang juga. So what's playing in your mind right now? Dari segi macam cakap dari segi mungkin kesan ni dari segi hartanah, of course first dari segi nasib 550 orang pekerja tersebut, and then mungkin selama ni diorang duduk menyewa di kawasan sekitar Shah Alam berkaitan dengan kilang Goodyear. So selepas kilang ditutup, mereka hilang pekerjaan, so of course mencari peluang pekerjaan yang lain dan mungkin mencari tempat tinggal yang lain. So rumah sewa yang selama ni diorang sewa tu, so secara tak langsung akan memberi kesan lah juga kepada dari segi hartanah. Dan kalau yang dah membeli hartanah pula, dari segi kemampuan untuk membayar komitmen hutang dengan bank, so itu antara kesan secara langsung atau tidak langsung kepada hartanah lah. Yeah. And maybe secara indirect, you know, orang yang businesses yang nak buka kilang, bukan yang provide services to the 550 pekerja kan. Kedai makan, kedai runcit. So bayangkan 550 orang ni dah tak boleh berbelanja lagi kan. Dan selalunya Azim, bila kita bercerita tentang satu punca pendapatan untuk seorang, tapi kesan dia ialah kepada seisi rumah. So that's why data tentang household size is important. So sekarang kan household size is 3.8. Maknanya ada 3.8 orang secara purata dalam satu keluarga, dalam satu rumah. So bayangkan kalau satu orang pekerja dari Goodyear ni hilang punca pendapatan, kesan dia kepada satu rumah tu lah, which is 4 orang. So kalau 550 orang, which is 2,200 orang lah kesan dia. And that is the first layer of impact. And then kita ada the other indirect impact is all those kedai runcit, kedai makan and all that lah. Pastinya akan ada kesan. Ya, pastinya akan ada kesan. Tapi of course kat Shah Alam tu ada beratus kilang and berpuluh ribu or maybe beratus ribu pekerja kilang, and I don't know, maybe we can get the statistics, but in a bigger scheme of thing, 550 pekerja itu berbanding mungkin 50,000 pekerja in total of Shah Alam. So Shah Alam is still a very strong industrial play. Dia satu gelanggang industri yang sangat-sangat strong. Malah kebangkitan Shah Alam pun bermula dengan elemen-elemen industri. Pendidikan macam dekat UiTM, and then everything else grew lah from there kan. Betul. Yeah. And I think one thing very important to take note, bukanlah, I don't know lah Azim, because benda ni dia jadi political. Isu Goodyear ni. Betul. Sampai parlimen pun bincangkan benda ni kan. So bukanlah parlimen, maknanya dibincangkan dalam oleh ahli parlimen, dibangkitkan oleh ahli parlimen pembangkang. Okay, so kalau tengok ni, sebenarnya kalau boleh share screen, 93 kilang tutup operasi sejak 2018 hingga 2022. 93 kilang dah tutup operasi sejak 2018 ke 2022. So I guess kilang tutup ni is not a new story lah. Of course benda ni bukanlah satu berita yang kita nak selalu dengar. Macam baru-baru ni ada ke macam Panasonic tutup or something like that in Shah Alam juga. Okay, I'm not sure about that kan, tapi but this one is confirm lah, Goodyear tutup. And kalau nak cerita ni, daripada 93 kilang ni Azim, 17,000 pekerja kilang diberhentikan dalam 5 tahun ni. 2018, 19, 20, 21, 22, 5 tahun ni. Mungkin penutupan kilang tu paling banyak ketika pandemik. Itulah ni I actually did some quick research.
mungkin yang ayat masukkan tu bukan Panasonic tapi Toyo Tires. Toyo Tires. Anak syarikat Silverstone Malaysia. Pun tutup kilang pada 30 Jun 2021. Okey, itu maknanya peak of the pandemic tu kan? Betul. Toyo Tires di mana? Kilang juga. Apa Toyo Tires? Sekejap. Dia dekat. Well, there's a big Toyo punya kilang dekat di Taiping. Silverstone. Taiping. Silverstone. Kilang tires Silverstone di Taiping. Bila tu tarikhnya? Jun 2021. Okey. Itu kan kawasan perindustrian Kamunting. Ayat pernah pergi ke sana untuk kembara hartanah nak lihat keadaan di sana. Azim bayangkan waktu shift, kalau Azim tengok, bayangkan macam tanah lapang ni, lapang sejauh-jauh lapang mata memandang ni, penuh dengan motor. Macam satu lautan motor. Masa I lalu tu lah, masa tu waktu malam. Because I was going out to Penang, so I sengaja lalu Taiping dan sengaja nak pergi ke Kamunting Industrial Area tu lah. So bayangkan Azim, diorang ni duduk kat mana? Kena ada rumah sewa. Betul. Diorang ni berbelanja kat mana? Kena ada kedai makan, kedai runcit. And if kilang, and masa tu my friend cakap itulah kilang Toyo. So kalau kilang Toyo tidak tutup, wow, itulah antara kilang top dekat sana lah. So of course benda ni akan beri kesan direct and indirect. But kita mendoakan lah kan Azim, Allah ringankan beban dan keluarkan, kurniakan jalan keluar daripada segala masalah dan beban yang ditanggung oleh orang-orang yang terkesan diberhentikan kerja kan. So okey, kisah ini menjadi satu iktibar tak Azim untuk kita dalam perancangan kewangan. Baru-baru ni Azim pun dijemput oleh Nasional FM untuk mengupas isu kewangan dan orang muda ke khususnya, atau kewangan in general lah kan? Secara general untuk menghadapi musim perayaan, musim buka sekolah. Puasa terlebih dahulu. Ya, kita sebut raya pula. Puasa dulu, lepas tu raya. Raya tu sekali pula dengan cuti sekolah buka. Sekolah buka pula, budak-budak naik darjah, naik tingkatan kan. Dan saya dikabarkan producer pun nak booking Azim untuk ulas belanjawan lagi ya. InsyaAllah. Nampak tak? Ini lain macam kenyetan mata Azim Sulaiman sampai terpukau, sampai minat. So apa iktibar yang boleh diambil dari kisah-kisah penutupan kilang kan? Because rakyat mesti rasa marah. Kerajaan, you tak boleh benarkan kilang-kilang ni main tutup je. Adakah ini salah kerajaan atau negara kita? Tapi apa yang saya baca, ini adalah keputusan yang telah dibuat oleh Goodyear Global yang nak mengurangkan kos, yang dah tutupkan kilang-kilang di Ohio dan di Malaysia ni, dan banyak lagi kilang-kilang lain pun yang dah pernah tutup daripada 5 tahun 2018 sampai 2022. So I guess benda ni bukan benda yang luar biasa. So how should Malaysians prepare for it? So of course kalau dari cerita dari sudut kewangan secara orang kata skop yang lebih kecil, individu ataupun keluarga macam saya sebut tadi, adalah dari segi soal pengurusan risiko kewangan tu lah sangat penting. Dan bila cakap soal pengurusan risiko kewangan, biasa kita akan terfikir insurance, takaful, which is betul dari segi risiko-risiko tertentu macam risiko kematian, risiko hilang upai kekal, risiko sakit kritikal. Dekat situ kita menggunakan tools ataupun platform takaful ataupun insurance untuk melindungi kita punya risiko kewangan daripada 3 risiko yang saya sebutkan tadi. Tapi bila macam isu yang kita bangkitkan tentang tutup kilang ni, diberhentikan kerja, dibuang kerja, so adalah risiko dibuang kerja lah, diberhentikan kerja, hilang pekerjaan. So of course dia punya tools ataupun platform yang kita boleh gunakan ialah dari segi simpanan kita. So that's why sangat penting untuk kita nak menyimpan saving daripada gaji kita untuk ada emergency fund lah, dana kecemasan ataupun ayat selalu sebut peti kemarau, supaya bila berlaku perkara-perkara yang macam ni, risiko yang di luar kawalan kita, which is company decide to close down apa semua, tutup kedai, tutup kilang, so bila hilang pekerjaan, at least kita ada simpanan dana kecemasan atau peti kemarau tadi untuk survive sementara kita dapat pekerjaan atau sumber pendapatan yang baru. So kemarau dah datang lah untuk yang terlibat ni, 550 orang ni. So bayangkan dia ada baldi-baldi air untuk dia hidup kan. So selalunya berapa yang kita nak nasihatkan dia orang kena ada emergency fund ni?
at least minimum 6 bulan komitmen. Wow, 6 bulan komitmen ya. Saya ingat zaman-zaman dulu ramai orang sebut 3 bulan kan. Zaman sekarang ni macam bila risiko-risiko macam ni semakin kerap berlaku, 3 bulan tu macam tak mencukupi kan. Betul. But at least kalau tak ada dapat 6, for me 3 bulan pun. Yelah, maknanya okay, katakan bulan ni dia lah last gaji. At least bulan March puasa, bulan April raya, bulan Mei lepas raya, at least 3 bulan ni dia adalah duit simpanan untuk dia makan, minum, sekolah anak-anak, basic necessities kan. Masya Allah. And bayangkan kalau dia ada 3 lagi bulan, 6 bulan total, at least dia ada that buffer to survive 6 months kan. Tempoh bertenang. Wow. Dalam pengalaman Azim, macam mana sebenarnya keadaan rakyat Malaysia? Diorang ni ada tak peti kecemasan ni, emergency fund ni? Macam kalau kita tengok dari segi laporan data daripada kajian Bank Negara sendiri pun, hampir 70% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000. So itulah hakikatnya juga. Bukan bercakap tentang 3 bulan ke 6 bulan, RM1,000 sebulan, RM1,000 simpanan pun hampir tiada. 70% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000. So of course kalau dari segi 6 bulan atau 3 bulan tu, bila saya sesi dalam personal coaching dan sebagainya, roughly daripada 10 orang maybe 3 orang atau 2 orang je yang ada at least minimum 6 bulan punya savings. 6 bulan. Kalau 3 bulan? 3 bulan nanti maybe dalam 5 orang half lah, 50%. Half. Okay, at least ada 3 bulan. At least ada 3 bulan. Yang selebihnya langsung tak ada lah, atau langsung less than 3 bulan kan. Betul. I mean, this is, benda ni we talk about hindsight lah. And we don't know the situasi kepada pekerja-pekerja kilang ni. Mungkin masa diorang ada gaji pun tak cukup. Tak cukup nak menyimpan. Masa diorang ada gaji pun tak boleh nak menyimpan kan. So bayangkan diorang ni ada ke simpanan tu kan. I mean, what's going to happen to them? Apa yang kita boleh bantu diorang ni? This is, I mean, dari segi peluang pekerjaan, mungkin kalau ada yang berminat dalam sales untuk mencuba sebagai, kalau ada yang berminat dalam sales, dan boleh hubungi Azim. Azim ada Instagram atau Facebook. Azim pun sebagai leader di dalam Great Eastern Tagaful as unit manager. So Azim pun boleh bantu untuk mereka dapatkan peluang. Dan kita ada juga pekerjaan, skim untuk part timers yang buat secara full time, part time untuk dapatkan bonus. And of course untuk group ni dia kena buat full time lah. Kan, and bonus dia lebih tinggi lah. Betul. Kan. Okay, so itulah antara situasinya yang sedang berlaku. And yalah, ramai orang sedang menceritakan tentang isu ni, dan kita mendoakan agar mereka ini dipermudahkan segala urusan, diringankan segala beban, dan dikurniakan jalan keluar bagi segala masalah yang mereka hadapi. Dan kita doakanlah ekonomi di Malaysia dan di dunia ini kekal kuat. Sebenarnya ini mungkin bagi Ahyat lah, pendapat Ahyat, kejadian ini tidaklah sangat isu ekonomi Malaysia, tetapi isu dia ialah ekonomi dunia, dan syarikat ini adalah sebuah syarikat global yang ada kehadiran di banyak negara yang lain juga. So this was a very unfortunate corporate or strategic decision that they have to make, nak mengurangkan kos. Dan Shah Alam merupakan kilang yang kedua yang terlibat dalam pelaksanaan maybe this cost cutting measures by 2025. Alright, so kita doakan. Alright, so we want to move on to the third issue. Third issue. Ini cerita yang menggembirakan lah sikit. Good news. Okay. So yang ini cerita dia apa ni, Azim? Apa dia punya tajuk ni, Azim? Malaysia named 8th best place in the world to retire in 2024. The only Asian country in top 10. Oh, mengalahkan jiran-jiran kita. So you'd expect where? Kalau Singapore or Thailand maybe, or Indonesia. I mean like Vietnam to retire in. So apa perasaan Azim bila dengar tajuk-tajuk macam ni kan? For me mungkin lah, I tak go through lagi dia punya artikel. What was the reason dia ranking number 8 tu, reason dia tu. Cuma my thought because of mungkin yalah, kalau kita tengok recently dengan keadaan nilai ringgit yang semakin melemah, kejatuhan nilai ringgit itu mungkin
antara faktor utama lah kenapa dikatakan Malaysia is the best place untuk retire, especially for international punya community yang kalau contoh UN and USD. So you nak retire dekat tempat yang murah pada diorang adalah Malaysia lah, of course. Sebab dia convert to Malaysia ringgit, so simply can easily boleh jadi millionaires. Azim bukan sahaja anak muda yang handsome, yang baik, tapi yang bijak. Memang untung siapa yang dah buat menantu ni Azim ni. Okay, so cerita dia, okay, share screen. Memang kerana itu. The main factor that draw expatriates to our country is the substantially lower cost of living. So dia bukanlah rendah sedikit berbanding dengan negara lain. Dia rendah banyak. Okay, dan rendah banyak. Okay. Tapi dan kalau tanya rakyat Malaysia, sebaliknya. Rakyat Malaysia akan cakap apa? Cost of living tu semakin tinggi. But actually I wanted to point it out, coming back to what you said, because ringgit kita semakin melemah. I think that's the word, melemah. So that's the reason why they feel Malaysia is like cheaper, a good deal. And you know Azim, cost rumah, transportation, makanan dan hiburan hanya 1/3 atau dengar 1/5 kos kalau diorang nak bersara di negara asal atau di barat. So kita ni, kos kita ni sebenarnya 20% je daripada kalau dia nak hidup di negara asal dia. Sangat-sangat murah. Murah sangat. Bila you dari negara yang currency tinggi. Betul. So inilah cakap orang yang duit dia ialah duit US dollar, duit pound contoh, duit euro. Bila you boleh hidup di negara yang ringgit Malaysia, you akan cakap lah benda tu murah. Tapi saya rasa kalau tanya 10 orang social experiment dekat Malaysia, macam mana? Apakah perasaan anda tentang kos sara hidup sekarang? Agak-agaknya apa jawapan dia? Of course dia katakan tinggi lah, sangat terkesan kos barang naik dan sebagainya. Dan of course itu pun berkait rapat dengan nilai ringgit saya sebut tadi, sebab of course kita banyak, mungkin barang-barang mentah kita banyak import daripada luar negara. So itu memberi kesan bila harga ringgit melemah, so kos untuk import tu pun tinggi, so akhirnya end user punya price pun harga akan meningkat. Ya. So itu terkesan lah. Okay, satu lagi. Tak tahulah yang ni akan mengejutkan atau tidak. Hockton ni dia cakap apa? Dia juga dia memuji rakyat Malaysia. Kerana rakyat Malaysia ni most hospitable in Asia. Hospitable. Whereby locals exude a sense of warmth and community. Mamat ni nak apa-apa ke dia ni? Apa dia nak sebenarnya ni? Dia cakap yang bagus-bagus Malaysia ni. Dia cakap orang Malaysia ni sangat ramah dan tak boleh dibandingkan dengan tempat lain, di kontinen lain di dunia. Dia ni siapa? Hockton ni, okay, kita Keith Hockton. Dia ni, okay, kejap kita kena naik balik. Dia buat research ni ke? Ya. Tiba-tiba je keluar nama dia kan. By International Living's latest annual global retirement index. So dia lah editor ke atau the founder ke? Okay. In a feature piece regarding Malaysia by Keith Hockton. Okay, so mungkin ni penulis, mungkin dia ni dari International Living ni lah. Okay, so adakah Hayat tak setuju dengan point dia? Salah saya. Okay. Okay, point dia most hospitable and exude warmth which is unparalleled anywhere else. Adakah Hayat tak setuju sama macam yang komen yang sebelum ni yang pasal apa? Pasal KL is very dia apa perkataan dia? Macam extremely walkable kan. Bukan extremely, dia ada guna perkataan lagi yang bombastic macam bombastic kan. So yelah, maknanya bila
orang asing dia memuji negara kita sendiri, kita kena banggalah. Sepatutnya kan? Sepatutnya. Tapi ada orang cakap ada udang di sebalik mi. Ada udang sebalik batu. Tapi I think okay lah, we should be proud. But I think we can be more hospitable lah. Budaya kita kan, orang Melayu ni dikenali kononnya sebagai budi bahasa kita kan, sopan santun kita. Tapi tak tahulah, adakah kita sangat bersopan santun? Kalau tengok kadang-kadang cara kita bercakap sangat kasar. And I don't know, kita for me kalau lah kalau bila kita, especially kalau kita cakap pasal ni lah, pasal orang daripada foreigners and coming to Malaysia, tak kisahlah diorang just pelancong ke, diorang content creator, especially content creator lah. Kalau kita tengok bila video-video YouTubers ke TikTokers yang daripada western side ni, yang bila datang kat Malaysia, dia contoh dia tunjukkan makanan apa, nasi lemak, makanan apa local punya food. Okay. And then bila bercakap, diorang boleh bercakap bertutur bahasa Melayu, kita akan sangat-sangat puji melambung. Macam kagumnya pandai yang cakap bahasa Melayu, kita sangat meraihkan. Betul. So kalau tengok viewers diorang pun of course sangat-sangat viral lah diorang punya content tu. Bila diorang cakap Melayu. So mungkinlah tu dia rasa dihargai. And tak payah cakap bahasa Melayu pun, memang orang Malaysia ni kalau lagi-lagi Mat Saleh kan, kita orang Pahal pun macam menghormati. Betul. Tapi tu yang orang cakap, berbanding kalau pergi jumpa daripada Bangladesh, Nepal yang cakap bahasa Melayu juga, kita tak ada pula puji macam tu. Abang kuning ke hijau, kuning ke hijau. Pula, yang itu kan? Tak puji pula. Dia boleh cakap Melayu kan. Kau boleh cakap bahasa Melayu. Tapi bila Mat Saleh cakap bahasa Melayu, kita rasa gempak. Kita rasa sangat respect. Macam mana tu guys? Ini double standard lah. Itu lah, yes, tu my point. Itulah mungkin yang menyebabkan dia rasa apa yang dia sebut tentang orang Malaysia tadi. But I don't know if when I go to Thailand kan, ya Allah, diorang punya welcoming tu lembut lagi dahsyat lah. I don't know how I feel as a foreigner lah. Kalau pergi ke Indonesia, kalau pergi Bali tu kan. And then kalau Japan, ya Allah, diorang punya hospitality pun maybe not hospitality lah but kalau ke Korea baru ni, Korea ni diorang ni ada sedikit ganas. Tu yang mostly lah dengan feedback orang cakap. Yeah, they are not rude but diorang macam, I don't know the word is ganas. They can speaking English. Most can. A little bit more than Japanese. Japanese langsung tak boleh. Korea dia boleh sikit-sikit. But yeah, So I guess this is apa kaitan dia topik-topik macam ni kepada hartanah. And dia sangat berkait lah when you have big money coming into Malaysia. And of course permintaan untuk orang retire ni, dia kena ada rumah. Betul, dia kena ada hartanah. Ini selari lah dengan kerajaan punya goal untuk MM2H. MM2H betul. So Malaysia my second home. Yeah, so MM2H pun kita boleh kupas, but MM2H punya syarat pun dah direndahkan, although dia macam level-level dia. If I'm not mistaken, it's silver, gold or platinum, lebih kurang macam tu. But many say even though dah diturunkan, but it's still very high because syarat-syarat MM2H ni kita kena sedar diri, because bila kita letak syarat yang terlalu tinggi, these grade A expatriates and retirees ni, diorang selalunya tak pilih Malaysia. Diorang mungkin pilih Singapura. So bila kita letak syarat-syarat tinggi ni, dia memang akan lagi menyusahkan grup yang memang minat ke Malaysia ni. But so, tak kongruen lah. Tak kongruen, betul. Itu juga yang selalu orang komen juga pasal dari segi bila kejatuhan nilai ringgit ni, sepatutnya dari segi our tourism ekonomi tu lebih boom lah supposedly, sebab saya cakap tadi, diorang rasa murah kat Malaysia ni nak spend, nak travel. Betul. So itulah, hopefully kalau ada pihak yang mendengar, pihak government, untuk buat something lah, ambil kesempatan yang baik dalam isu kejatuhan ringgit ni untuk mempromosikan tourism kita. I like that. So nak buat macam mana dah kita punya ringgit dah lemah? Betul. So take advantage lah. I like the word. That's the word. Patutnya sekarang ni we throw more money on promoting and driving up tourism. Sama kan? Juga macam MM2H lah, macam saya sebut, kalau dia punya kriteria tu sangat tak
apa orang sangat ketat, so we should review balik lah apa yang boleh. Alhamdulillah yang tu dah review. But okay, coming back to the top 10, nak tengok tak top 10 ni siapa? Okay, so jom kita tengok. Alright, jatuh kepada nombor 10, Colombia, Klang? Bukan. Azim. Bukan, cakap itu itu siapa? Polis cakap. Dan sekarang dah dijadi Sultan dah declare sebagai Majlis Bandaraya Diraja. Weh, okay. Colombia. I'm surprised Colombia is number 10. Is it even safe? Itulah perasaan kita bila dengar Colombia pun kita dah rasa macam, ini cowboy macam ni. Okay, nombor 9. France. Betul lah, dia cheapest lah kot. Walaupun dia tak safe, but cheapest lah. Even though it's not safe, but it's cheap. Sebab orang semua lari tak nak duduk situ. Sebab orang tak nak duduk situ, so jadi murah lah. Tak dia murah. Okay, Perancis nombor 9. France ni tak ramai orang tahu, education is free. So kalau anak-anak kita ada ni sahabat kita mentor homestay. Mentor homestay Pejuang Hartanah, Tuan Akmal, Akmal Nizam, anak dia semua daripada tingkatan 1 dia minta semua anak dia belajar third language. So anak dia belajar Perancis, can speak very fluent. Dia orang boleh dapat study percuma di Perancis. Yang dia kena bayar is just accommodation and food. And if I'm not mistaken, Germany as well, right? Okay, nombor 9. Nombor 8, Malaysia. Woo! Okay, Malaysia terbaik. Okay, nombor 7, Greece. So I think this factor is because of being cheap as well, Greece. Okay, nombor 6, ada brand Ecuador. Ialah South American kan? South America. Okay, nombor 5, Spanyol. Spain. Okay, seriously, awes kat Spain memang best. Memang cun. Okay, tak ada kena-mengena. Okay, so ayat soalan nak retire di sana. Dah tua sangat nak retire. Okay, nombor 4, Panama. Apa nama? Apa nama? Kerana selalu disebut oleh satu negarawan tu sehingga negara tu jadi famous. Okay, tak ada kena-mengena. Nombor 3, Mexico. Wow. Okay, ni cakap orang Ecuador is the Mexico. Okay, Mexico is to US. Ecuador is like the Mexico of US. To Mexico. Okay, nombor 2, Portugal. Saya pun dah sampai Portugal. Saya pergi kembara hartanah di sana. Dan nombor 1, Costa Rica. Wow. Negara-negara yang kita tak terbayang, yang tak expected lah. And Malaysia is number 8. So tak tahulah daripada senarai nama ni. Okay lah, but this is interesting. So what do you guys think about this? Adakah dia bagus atau tidak? So kita nak, we are in the list, so we should be proud. And hopefully untuk rakyat Malaysia sendiri, cost of living tu kita lah kena tangani sendiri, dikala ramai orang dari barat yang merasakan kos sara hidup di Malaysia itu rendah. Okay, so kita ada topik-topik yang panas selepas ini. Okay, nak bercerita ni, nak bercerita tuan-tuan dan puan. Okay, stop share. Nak bercerita, ada 115,000 rakyat Malaysia, khususnya di Selangor, waiting list nak beli rumah Selangorku. And ada satu isu yang sangat-sangat besar, which we're going to cover after the break. So stay tuned, see you guys soon. Selamat berjuang. Okay, Assalamualaikum. Selamat kembali ke podcast Suara Hartanah episod ke-12. Come back from the break. Thank you so much. Welcome back, guys. Azim, seperti yang kita ceritakan tadi sebelum break, 115,000 orang waiting list nak beli rumah Selangorku. Kenapa ramai sangat ni? Apa dah jadi ni? Ramai sangat orang ke yang kat Selangor, atau rumah sikit sangat ke? Yes. Adakah rumah sikit sangat? Okay. Now, I'm gonna go straight to it. Ni pendapat Ahyat. Kalau Ahyat tak pilih tajuk ni. Okay, kalau tengok
kan bila kita ada satu isu, kita boleh pilih apa nak jadi tajuk. Betul. But of course, siapalah Ahyat nak kata pula dekat Malay Mail punya writer dengan editor ni, they do a great job. Sebenarnya writers dengan editors ni, kita tak boleh nak bayangkan setiap hari diorang ni macam nak beranak tau. Setiap hari nak beranakkan topik-topik baru, konten-konten baru setiap hari. Kerja diorang ni kadang-kadang interview orang macam Ahyat, cakap melalut-lalut, tapi diorang boleh jadikan artikel yang sangat cantik dan indah. Memang gempak apa kerja diorang. I'm saying kalau Ahyat tak nak angkat isu ni. Okay, tajuk ni is important. This tajuk menunjukkan apa, Azim? 115,000 orang ni, bagi Azim ni sikit ke banyak? Banyak. Ramai. Ni satu jumlah yang besar, betul tak? So dia menunjukkan bahawa ada keperluan yang kritikal. Rakyat di Selangor perlukan rumah. Okay. Tapi sebenarnya ni bagi Ahyat, this should be, dia macam ada plot twist. This should be the main issue. Okay, this to me is the main issue. Okay, tengok the number of applications is as follows. For the 16 years from 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Okay, 6 tahun ni total dia ada 187,000 pemohon dalam 6 tahun Okay, dan ada 42,000 permohonan yang dibuat. So ini adalah prosedur-prosedur untuk Rumah Selangorku tu lah. Okey, tetapi 29,000, hampir 30,000 ni akhirnya bila dah diberikan tawaran 29,000, hampir 30,000 ni diorang reject offer. Maknanya 187,000 orang memohon dan 42,000 ditawarkan. Engkau memohon, aku nak tawarkanlah Rumah Selangorku. Tapi 30,000 tak terima tawaran. And Azim, do you know what's the main reason? Sebab due to financial? Yes. So, MB kata apa? Amiruddin kata apa? Kebanyakan pemohon yang ditawarkan Rumah Selangorku reject tawaran-tawaran ini kerana mereka ada masalah kewangan dan sukar untuk mendapatkan pembiayaan perumahan. Tak dapat loan. So this is, for this topic, kita boleh ulas dari sudut permintaan dan supply and demand. Supply and demand. But the issue that I want to highlight is the cabaran kewangan yang dihadapi. Okay, apa komen Azim untuk isu ni? Lah, first macam Ayat setuju dengan apa Ayat cakap adalah dari segi maksudnya bukan soal supply and demand semata-mata. Maksudnya yang 115,000 ni ada dalam waiting list, tapi bukan soal supply itu tak cukup semata-mata. Maksudnya government need to be kena produce lebih banyak rumah mampu milik. Itu betul. Tapi another issue yang penting juga, yang kritikal juga adalah dari segi soal pembiayaan bank tu lah. Macam mana nak mendapatkan pembiayaan bank tu. Of course kalau kita cakap takkan kita nak minta bank untuk kurang orang kata longgarkan syarat, rendahkan apa dia punya eligibility dan sebagainya. Maksudnya dari sudut macam mana kita nak pastikan kemampuan rakyat Malaysia tu benar-benar mampu untuk memiliki rumah tersebut. Ya. So nak tahu tak sebenarnya Azim, Rumah Selangorku ni berapa harga dia? Berapa harga dia minimum? Dia ada A, B, okey. So kalau pergi ke LPHS, Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor, dan pergi kepada soalan-soalan lazim. Kepada soalan-soalan lazim bukan soalan-soalan azim. Okey. So Rumah Selangorku ni dia ada dua jenis, yang bertingkat atau bertanah, yang high rise atau yang landed. So yang bertingkat ada 5 jenis, A, B, C, D, E. Yang bertanah juga ada 5 jenis A, B, C, D, E. So boleh tengok jenis A untuk bertingkat 42,000, B 100,000, C 150,000, D 200,000 dan E 250,000. So that is the range harga. Bayangkan rumah-rumah harga macam ni pun pemohon tak dapat nak lepas pembiayaan atau tak mampu. To me this is worrying. Betul. This is worrying because harga-harga macam ni memang tak dapatlah kat open market.
And kita pun tak adalah terkejut bila ada 187,000 orang yang memohon dalam 6 tahun 2018 sampai 2023. Okay, and kalau tengok rumah bertanah, beza dia dekat jenis C je. Jenis C dengan D. Dia jenis C 200,000, kalau dekat bertingkat 150,000, and jenis D dia dah terus 250,000 kat sini. Okay, so apa antara syarat-syarat kelayakan dia? Syarat-syarat kelayakan dia simple. Umur 18 tahun. Umur 18 tahun. Okay. And kalau kita tengok dari segi pendapatan, dari segi pendapatan. Okay. Yang permohonan rumah jenis A, guys, jenis A tadi 42,000, mesti bawah 3,500. So jenis B yang di bawah harga 100,000 mesti bawah 7,000. Okay, kalau permohonan jenis C yang 150,000, gaji tak boleh lebih 10,000. D dan E ni dia mesti tak boleh lebih 14,500. Pendapatan isi rumah pendapatan isi rumah tak boleh lebih, maknanya suami isteri tak boleh lebih 14,500. Now imagine ya guys, yang gaji macam ni pun tak boleh nak beli rumah 250,000. So itulah mungkin dari segi data dia kita tak dapat details dia. Maksudnya yang reject tawaran tersebut disebabkan gagal untuk mendapat pembiayaan tu untuk rumah jenis apa. Ya. Sebab harga dia berbeza. Okay, good. So kita pun nak tahulah kan. Betul. Dari segi rejection tu kategori apa yang paling tinggi kan. Yang paling tinggi. Betul, dan betul. Supaya kita tahulah diorang punya dari segi pendapatan tu dalam kategori yang mana. Adakah 14,500 sebulan, 7,000 sebulan ataupun 3,500 sebulan. Dari segi pendapatan mereka. So that this is something interesting. Betul. Okay, kalau kita tengok Carl's Mortgage Calculator ni, jom. Okay, katakan rumah tu 250,000. Katakanlah dia dapat full loan, full pembiayaan. Katakan interest 4.5%. And kita ambil katakan 30 tahun. Okay, katakanlah 35 tahun lah maksimum sekali kan. So bayaran sebulan is 1,183 untuk seisi rumah. 1,183 je. Untuk orang yang bergaji bawah 14,000 untuk beli rumah kategori E ni 250,000, RM1,183. So kalau dia tak mampu untuk bayar 1,183 ni, tak lepas loan dan sebagainya, pembiayaan, inilah yang kita khawatiri. Memang Azim sejujurnya stop share. Sejujurnya ilmu pengurusan kewangan ni sangat-sangat penting. Azim boleh tak just share sepintas lalu the 5 financial pillars, atau dalam penjual hartanah kita namakan 5 tertib kewangan tu, just very quickly. So tertib yang pertama CULA, dia punya akronim dia CULA. Okay. Cipta, urus, lindung, labur dan agih. Okay. Cipta, urus, lindung, labur dan agih. Cipta macam mana kita cipta pendapatan kita, sama ada bekerja, so dapat pendapatan dalam bentuk gaji, ataupun kita berniaga, so kita dapat mungkin commission, mungkin untung daripada bisnes yang kita buat. And then lepas dah cipta pendapatan, kita nak urus kita punya pendapatan. So urus, kita ikut formula urus gaji lah. Kita bahagikan kepada 4 bahagian. 10% maksimum untuk simpan dan lindung, untuk takaful, untuk protection. And then next minimum 20% untuk simpan dan labur. Untuk investment, kita nak invest dekat ASB, tabung haji, EPF, PRS dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga 60% untuk komitmen. So dekat sinilah komitmen bank dan juga komitmen kos sara hidup. Maksudnya untuk kita nak apply loan rumah, installment rumah, so jangan lebih, total dengan komitmen-komitmen lain jangan lebih 60% daripada kita punya gaji. Dan last sekali maksimum 10% untuk kita punya self reward, ganjaran diri, nak pergi travel dan sebagainya. Dan siasat urus, tertib yang ketiga adalah lindung. Lindung untuk protection tadi yang saya sebut, maksimum 10% daripada kita punya pendapatan. And then pendapatan bersih. Pendapatan bersih, betul.
Yang keempat, kita labur minimum 20% untuk pelaburan, labur dalam hartanah, labur dalam platform-platform pelaburan yang lain, ASB, saham dan sebagainya. Dan yang kelima terakhir adalah agih. Agih maksudnya macam mana harta-harta yang kita dah kumpul tadi ni, dah beli rumah, dah invest dekat ASB, tabung haji, saham dan sebagainya. Harta-harta ni nak diagihkan sama ada melalui faraid, hibah ataupun wasiat kepada sesiapa yang kita nak agihkan selepas kematian kita. Okay, so itulah antara tips untuk sahabat-sahabat semua. Mungkin kita kena buat satu sesi khas tentang pengurusan kewangan kan. But hopefully I don't know, maybe kalau ada sahabat-sahabat yang berada di kerajaan negeri Selangor, kami sudi je nak buat maybe program latihan khas untuk 115,000 pemohon rumah Selangorku ni untuk kan pengurusan kewangan. Untuk pengurusan kewangan. At least kita dapat sampaikan ilmu, dakwah ilmu kewangan. Itu adalah CSR daripada tim Masya Suara Hartanah. Allah. Boleh ke? Ada tak siapa-siapa yang mengenali siapa-siapa di kerajaan negeri Selangor? Kami nak berkhidmat, kami nak berdakwah, kami nak bagi servis ni. Azim kata apa? LPHS lah. LPHS, betul. Supaya just nak mengajar pasal ilmu kewangan je dulu. Betul. Untuk membantu mereka memiliki rumah mereka yang pertama. Tak kira lah kategori A, B, C, D atau E, InsyaAllah rumah pertama inilah rumah akan dipenuhi dengan keberkatan dan kebahagiaan dan kasih sayang, InsyaAllah. Amin. Alright, okay, moving on. Yes. To the next issue. Okay. Alright, boleh tak mainkan? News. Okay, ni Azim. Ini memang tak boleh tahan ni Azim. Okay. Yo. Ini, okay, kita akan, boleh ke dengar video ni? Nanti diorang, boleh ya dengar nanti diorang? Ha. Dengar. Okay, so Calgary to Vancouver. Azim, cerita Mamat ni, okay, Mamat ni dekat Canada ni. Canada. Tak apa, kita just mainkan je lah. Okay, cerita dia ni student, duduk dekat Calgary. Yes. Dia kata lagi murah naik flight 1 jam pergi ke universiti di Vancouver daripada, kalau dibandingkan, daripada dia nak sewa 1 bedroom apartment dekat Vancouver, kos dia akan double. Dia dapat 78 juta tontonan. 78 juta tontonan. Termasuk kita dah 2 kali dah ni. 28 million. Okay, ni, okay, stop kat sini. Okay. Okay, guys, tengok ni. Kalaulah anda dalam situasi ni, boleh fly ke kelas. Dia nak fly 8 kali sebulan je. Oh, ni belajar macam mana ni 8 kali sebulan maksudnya 2 kali seminggu je dia kena masuk kelas. So dia fly ke sana ke dia tidur kat dalam bilik darjah? Tak tahu. Okay. Tapi ini kata dia lah. CTV News ni, Canada News ni. Lagi murah dia fly ni 8 kali sebulan daripada nak menyewa apartment. Dia tulis ni 1 bedroom apartments banyak 2,100 Canada dollars. So contoh ni satu contoh yang sangat ekstrim. Okay, so stop share. So dia apa sebenarnya poin utama daripada isu ni? Super expensive lah hartanah di sana. Hartanah is super expensive. Cost dia tu super expensive. So daripada instead of you renting out, menyewa, so baik you travel, naik, tak kisahlah dalam kes ni fly, lagi murah berbanding you nak kena sewa dekat situ. Kalau Azim lah, Azim sanggup tak buat ni? For me, yes. Lagi seronok dapat fly. Lagi seronok dapat fly. Unless kalau drive lah. Drive
Kalau drive tu lain isu lah tu. Tak larat lah kot. Tak larat lah, memenatkan lah. Okay, kalau flight 1 jam, macam KL ke Penang tak sampai 1 jam. Okay, katakan KL ke Penang lebih kurang 1 jam flight lah. So itu lebih kurang berapa tu? 500 kilometers kalau KL ke Johor Bahru is 330 kilometers, betul? 1 hour flight lah lebih kurang. So KL to Penang tak sampai 500 kilometers kan? Maybe it's about 300-400 kilometers juga. Nak drive tu tak sanggup lah. You nak tak? Fly? You fly daripada KL ke Penang, contohnya universiti kat Penang, you fly 8 kali sebulan daripada bayar sewa mahal dekat Penang Island, contoh. Nak? Yes. Nak Sebab sangat different kan. Dia punya harga pun almost double difference. Okay, almost double. And of course benda ni ialah kiraan yang gross lah, bukan net. Maknanya macam nak pergi ke airport pun ada cost, kan, ada minyak, tol, parking, orang menghantarnya, masa. Tapi masa you boleh tengok podcast Suara Hartanah. Kan? Tapi I mean, contoh ni satu contoh yang apa nak kata, dia macam ekstrim. Dan dia memaksa kita berfikir tentang apa tau? Perbandingan. So how is this important, Azim? Bila kita nak buat keputusan kewangan, penting tak kita nak tengok apa pilihan yang aku ada. Pilihan satu dengan pilihan A dengan B, and then kita bandingkan menggunakan matematik. So Azim selalu cerita keputusan kewangan ni ada emosi kan. Ya. So kita berbalik kepada matematik. Can you just elaborate on that? So mungkin kalau kita nak relate balik yang topik yang kita pernah bincang dalam episod sebelum ni, yang duduk di Seremban Melaka. Seremban pun ada satu kan. Seremban pun ada, Melaka. Tapi bekerja di KL ulang-alik. So mungkin reason kenapa dia duduk dekat Melaka tu, of course kalau duduk menyewa dekat KL is mahal lah. So dia prefer kecil. So dia prefer travel setiap hari Melaka ke KL. Sebab sewa, of course memang terbukti secara data pun, menyewa di Melaka yang paling murah di Malaysia. And harga rumah, nilai hartanah pun paling murah di Melaka. So that's why they prefer tu instead of menyewa dekat KL. Mungkin dalam senario ni dia berbeza lah. Dia travel naik flight, yang ni drive sendiri, naik motor atau naik kereta Melaka KL. So of course dia dari segi numbers, macam Ayat cakap lah, dari segi numbers mungkin dia jimat. Berbeza macam dari segi exactly kita nampak $1,200 dengan $2,100. Tapi dari segi kos-kos lain yang mungkin tak dipikir dari segi numbers, dari segi emotional, especially dari segi mental health. So benda-benda yang itu juga pada saya kena ambil kira jugalah untuk ni, especially sebab dia saya cakap kalau macam setakat fly ni mungkin okey lah, you enjoy lah. And kalau lagi dalam kes ni budak muda ni mungkin they can flex lah. Aku fly 8 kali sebulan pergi kelas. So macam macam flex anak gila T20 kan. Ya. Kalau kita kan kau naik flight pergi kelas. Kelas pergi kelas naik flight. Orang lain duk naik dia driver hantar pun dah kalah kan. Ini tapi datang naik flight. Tapi 8 kali sebulan, Azim, selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan. Okay, saya tak tahu lah, tiba-tiba terfikir bila dia dah mula ada AWEX. Bukan AWEX. Dia ramai lah. Bukan, AWEX maksudnya cun. Yang S tu plural. AWEX. So bila dia dah mula ada AWEX, nanti dia dah tak nak, dia akan terlepas flight. Dia nak stay sana. Cik geng-geng kat belakang, tapi dua-dua macam betul juga apa yang saya cakap. Itulah dia ni yang paling kau angguk tu. Dia ni yang pakai angguk. Tak tahulah korang, I don't know, what do you guys think? Do you guys, would you rather fly 8 times a month or would you rather rent? Sila komen di ruang komen. And kalau Ayat personally, I think kalau Ayat ada AWEX lah, Ayat macam dia. Bukan maksud saya situasi Ayat sekarang dah berkeluarga.
okay, sebelum I terfikir pasal AWACS tadi tu, I think I would rather one apartment lah. Kalau mampu lah. Isu dia kalau mampu lah. Kalau mampu. Okay. And I would want to kira lah balik kos pergi ke airport. Jauh kalau kat KLIA ni nak pergi. Dengan tol bagai, dengan itu kalau kita cakap kat Malaysia lah. I mean kalau you dalam situasi budak tu. Mungkin rumah dia dekat dengan airport. Bergolek je ke airport. Betul. I don't know, Calgary. Kita boleh study lokasi Calgary ni. Kat mana kan. Mungkin yelah dia ada macam Subang Airport kan. Betul. Kan dia just dekat dengan kawasan perumahan. Dia duduk pun dekat Subang contoh kan, Subang Airport. So ada Calgary Airport mungkin kan. I still nyewa lah. Maybe kalau kira-kira lagi murah, then maybe in the beginning lah boleh lah naik flight kan. Nak rasa mewah. Asyik-asyik update kat story kan. Tiap-tiap minggu fly gimana? Oh, dahsyat lah. Anak siapa pula ni kan. But itulah tengok sampai macam ni kesan dia bila hartanah terlalu mahal. Betul. Orang naik flight dia lagi murah Apa nak jadi kat dunia ni hartanah ni. Memang buat rosak kehidupan manusia. I mean to a certain extent is dah jadi melampau kan. Macam kita cerita tadi Ahid balik daripada South Korea kan. Memang dia cakap orang yang salary earner yang baru kerja impossible nak beli hartanah. Kalau nak beli dekat dipanggil satellite cities pun dah jadi terlalu jauh. But then again dia orang punya public transport is quite good lah. But this is the situation lah. Interesting. Thank you Azim for sharing this story. A student flies every month. Alright. Okay, so lagi satu ni cerita ekstrim betul. Sekarang ni I nak cerita the next extreme story. Okay Azim, selalunya kalau kat Malaysia lah dia cakap rumah kecil, apa yang Azim bayangkan saiz rumah lah. Okay, saiz biasa, apartment biasa berapa selalunya? 600 lebih square feet, 680 square feet, 700 square feet. Okay, so you see Azim menyebut satu figure yang pun dianggap rendah banding dengan mungkin zaman-zaman Ahyat. So bayangkan zaman my parents, they are talking about rumah teres, they can afford lah. Dan zaman-zaman kita ni dah mula hanya mampu mungkin apartment. Bila Ahyat mula-mula beli apartment dulu ni, nak cerita 1,200 square feet punya apartment tu, I mean it's okay lagi. Kalau bawah 1,000 tu dah mungkin dah rasa kecil. Sekarang ni like what you said, 700 is considered small lah. 700 kan. Some 700 square feet pun ada 3 bilik 2 bilik air. Considered small less. But itu yang standard sekarang. Ya. Mungkin keperluan, because kita dah bincang pun sebelum ni, because size keluarga pun semakin kecil, memang tak ada keperluan pun besar-besar. Okay. Now ini ekstrim. Tadi tu ekstrim naik flight 8 kali sebulan. Berbanding dengan nak lagi murah berbanding nak sewa bilik apartment satu bilik. Now ini the tiniest apartment in New York City. Guys, teka guys, 115 kaki persegi. Ya Allah. Macam ni cerita Piramli itu bukan, itu kubur. Yo. Kalau kubur lagi kecil lah. Ini kira okay, kita kat dalam komuniti penjual hartanah kita ada sebut kalau nak buat sewa bilik tu kenalah at least berapa nanti kita boleh double check, but 100 square feet lah. So bilik 100 square feet ni kalau kita tengok letak satu katil, almari, meja kecil dengan kerusi. Single bed of course, single bed. InsyaAllah masih boleh bentang sejadah dalam mana-mana arah kiblat. Because anything smaller than that, bayangkan you dah kena solat atas katil kan, which is ridiculous lah. 5 times a day is not something that makes sense. But and that's the size lah, 100 square feet. But bayangkan ini 115 square feet, ini adalah apartment paling kecil, dan listing ni $1,200 sebulan. Dan dia ada video dia. Ni okey, tengok okey. Ada suara macam ni suara. Okey, tak apa. Inilah dia. This is everything. No bathroom, no kitchen. Is the closet.
Probably from IKEA. New York pun diserang oleh IKEA. Oh, okay. So dan dia akan bawa lah, you kena kongsi toilet. Okay, so let's go to the bathroom. Actually in the hallway. Make your way out of the unit. Ni macam duduk hostel lah pula kan. Ini toilet dia pun sangat kecil. Toilet dengan shower. So itulah dia. Sewa 1,200, katakan 1-to-1, 1,200 ringgit katakan So bayangkan inilah you sewa 1,200 ringgit dekat Malaysia. Memang ekstrim lah kan. Ekstrim lah. Rumah bukan bilik. Apartmen. Ini panggil apartmen. Bukannya bilik. Kalau bilik, bukannya bilik, betul. Kalau bilik mungkin tak adalah dianggap ekstrim sangat. Betul. Betul. Ini dipanggil apartmen, tapi apartmen ni bersaiz bilik. The space which includes just an armoire and a window, making it legally a bedroom. Shows the severe constraints and high cost of living in Manhattan. Apa yang korang teringat bila cakap pasal Manhattan? Movie. Manhattan Fish Market. Manhattan Fish Market. Ni lah New York City ni lah Spider-Man. Spider-Man kan kita tengok dia naik tangga yang apa tu? Dekat bangunan tu. And then satu tingkat tu macam ada pintu atau dia masuk tu itulah satu apartment, satu unit. So inilah ceritanya. It's extreme. So tiba-tiba terasa tak kat Malaysia ni tidaklah dianggap, taklah ekstrim sangat compare dengan sarang burung kita tu. Sarang burung. Okay. No, sarang burung lagi teruk lah kan. Sarang burung lagi teruk. Bilik keranda. Tapi tu bilik lah. Ini apartment. Ini apartment kan. Yeah. So okay. Alright. So I think we're gonna have one more last topic lah. Okay. Kita sebenarnya ada lagi, tapi kita nak one last topic So guys, okay, ini cerita ni menarik ni. Okay. Tajuk dia, okay, weakening ringgit is now blamed on car loans and real estate loan increase. So kalau dialih bahasa, ringgit kita melemah disebabkan kerana meningkatnya pembiayaan untuk kereta dan pembiayaan untuk rumah. Macam mana tu? Siapa keluarkan statement ni? Ini keadilan. Keadilan Young Professionals Bureau Chief Xia Jianpei noted that the emphasis on car and real estate loans in recent decades has played a role in the ringgit's rapid depreciation against the US dollar. So, now he's got a very interesting point. Bila kita ni mengambil pembiayaan dari institusi kewangan di Malaysia dan menggunakan duit itu untuk spending, untuk benda yang tidak produktif, tidak mencipta nilai, maka negara akan rugi. Because semua itu adalah satu kos, beban kos kepada negara dan khususnya kepada rakyat. Tetapi tidak ada produktiviti yang terhasil daripada segala pembiayaan dan pinjaman itu. Kerana pembiayaan untuk kereta dan hartanah sebenarnya bukanlah dianggap satu pembiayaan yang produktif. Okay, so apa yang dianggap sebagai pembiayaan yang produktif? Pembiayaan yang pergi kepada contoh manufacturing. So, okay, ataupun business. Which is business lah. Which Malaysia perlu positionkan diri kita ni sebagai satu negara yang the manufacturing powerhouse or industrial powerhouse. Okay, tengok for a trading company, for a trading country, we need a strong and sustainable manufacturing sector to produce goods for trade. Referring to our MVA data, it experienced a sharp decline from 2004 to 2019.
dropping 30% to 21% of GDP. So MVA ni satu ukuran di mana kita mengukur manufacturing value added, MVA. So MVA ni dah menyusut daripada 30% of GDP to 21%. But at that same time dengar ni daripada 1997, of course that period is not the same, but 1997 to 2022 kenaikan pembiayaan untuk hartanah. Ini geng-geng kita ni, geng hartanah. Pejuang hartanah. Okay, ya betul. Dari 29% ke 66%. Accumulated loans dah naik 9 kali ganda daripada berbanding dengan manufacturing sector. So Ahyat rasa benda ni Ahyat nak angkat lah isu ni kerana satu yang kita kena terima. Bila kita ambil pembiayaan dari institusi kewangan, duit tu adalah hutang kan. Bayangkan duit tu tidak menjana apa-apa produktiviti pun kepada masyarakat, kepada negara. Itu satu isu. And I seriously respect mamat ni Xia Jinping ni. Siapa yang ada kenal boleh tak cakap kat dia, Ahyat ada puji you lah, Ahyat mau jumpa you lah. Ni keadilan young professionals. Azim boleh ke macam WhatsApp kawan-kawan? Ada ke kawan-kawan dalam tu? Nanti kita cuba. Azim boleh usahakan. Kita adalah sahabat geng, betul, student alumni kita yang one of the success story beli banyak hartanah tu. Abang Long kita. Abang Long kita dalam keadilan ni, kita boleh tanya Young Professionals Bureau Chief Xia Jinping. Itu sebabnya bagus. Itu sebabnya saya selalu kata hartanah ni kena ada bendera dia sendiri, kerana dia dah tak kira bendera. Semua bendera sebenarnya kena bersatu demi bendera hartanah. Tak kena kisah bersatu demi bendera. Masalahnya ada nama parti. Saya tidak menyatakan benda itu bagus atau tak bagus, tapi dah bagus juga dia namakan parti dia bersatu. Kerana saya selalu mengguna perkataan kita mesti bersatu. Bersatu maknanya kita mesti mewujudkan kesatuan. Dari segi semua parti politik ni kena mewujudkan kesatuan untuk mewujudkan parti hartanah. Parti hartanah ni, isu hartanah dia tak boleh kira bendera lah guys. Betul. But whatever it is, okay macam ni Ahyat, kalau benda tu cun Ahyat cakap cun, kalau benda tu tak Ahyat cakap tak. So I mean, basically Ahyat setuju dengan pandangan. To be honest, I setuju. Setuju. So more of our money has to go into productivity and making our country strong economically. So this is mungkin tak semua orang dapat hadam angle ni dan read in between the lines. Betul. Dia perlu ada pemahaman sedikit tentang ekonomi. Setuju. Tentang productivity, tentang apa itu sebenarnya pembiayaan untuk kereta, apa itu sebenarnya pembiayaan untuk rumah. Yang mana pembiayaan dianggap sebagai productivity, yang mana bukan. Yang bukan productivity. Okay. So katakan kita ambil pembiayaan untuk beli rumah. So rumah ni adalah satu produk, barang yang perlu dibina oleh pemaju, yang dibina oleh kontraktor, yang mendapat bahan-bahan daripada pembekal, bahan-bahan binaan, segala serba-serbinya daripada skru dan paku ke simen ke aluminium ke kayu. So sebenarnya produktif juga, tetapi dia produktiviti itu akan mati, akan terhenti setelah siapnya bangunan itu. Dia dapat kunci. Yeah, but imagine kalau you put this same amount of money, let's say imagine satu kejiranan, one project valued 1 billion ringgit. If 1 billion ringgit of course went into real estate, of course I don't know berapa ratus industri lain atau bisnes lain yang akan dapat manfaat tu, which is good, a multiplying effect in economy. But imagine 1 billion you pump ke
contoh the new high tech industrial park yang kerajaan nak bina di utara Perak. Because Bayan baru Bayan lepas. And Kulim high tech, and then now we're going to have the third one in Baganserai, is it? Baganserai. Perak. Okay. Imagine you pump 1 billion kat situ. Imagine the multiplying effect yang macam bukan indefinite, dia macam apa? Yang berterusan. The multiplying. So you have to agree lah to a certain extent. But I don't know, I mean, dan dia blame lah yang ringgit kita depreciate ni kerana sebenarnya kita gagal untuk mewujudkan kekuatan ekonomi berdasarkan manufacturing sector ataupun HGHV dalam artikel tu dia mention kan. Dia sebut apa? HGHV, High Growth High Value Industry. Thank you Azim. Dan kita rely more on spending behaviour dari segi our economy. So mengharapkan rakyat berbelanja untuk boost our economy. So bila rakyat berjimat cermat, tak berbelanja banyak, so secara tak langsung akan memberi kesan pada ekonomi kita. And that's the difference with South Korea punya economy. They are heavily invested in high tech industries kan. In fact saya ada baca artikel tentang perkapalan pun. Ada banyak negara-negara lain yang buat kapal juga. Tapi yang kapal yang betul-betul mega dia buat. Dia pakar. So dia dari segi bilangan kapal yang dikeluarkan oleh Korea itu mungkin tak sebanyak mungkin negara-negara lain China. Tapi dia keluarkan sedikit yang betul-betul besar, yang high end. So they focus on very high technology industries. So itulah salah satu contoh HGHV. Itulah dia HGHV. So we're learning something. High growth, high value. Dan itu jugalah yang disenaraikan dalam NIMP, New Industrial Master Plan, di bawah MIPI. Dahsyat lah Azim ni. Yang itu kita kena kupas dalam edisi yang akan datang. But guys, inilah sebenarnya ada banyak lagi isu-isu hangat yang Ahyat nak bawa, yang melibatkan isu-isu hartanah. So Ahyat nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang terus support, mendoakan dan menonton di mana? Suara Hartanah di YouTube dan juga di Audio Plus. Kami pun nak ucapkan terima kasih kepada Audio Plus yang juga bantu promote. So diorang pun promote dekat IG diorang. Diorang ambil part tanggungjawab seorang lelaki mengenai hartanah lah. Masa tu interview Ahyat dengan Datuk Nazri yang duduk di kerusi Azim, sofa kuning. Dengar-dengar sofa kuning ni bakal berubah atau tidak berubah. Okay, untuk setting. Okay, but whatever it is, kami nak ucapkan terima kasih. Guys, kalau ada apa-apa isu-isu yang lain yang nak kami ulas dan kupas, boleh tulis di ruang komen atau DM kami di IG. Boleh IG saya boleh. Ya, betul. And minggu depan bermulanya podcast kita dalam bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita mendoakan agar anda semua direzekikan, dipanjangkan usia untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kita nak menyantuni, menerima tetamu yang sangat-sangat agung ni, bulan Ramadan yang banyak peluang untuk kita nak mengumpul balik pahala dan nak tarbiahkan, nak kuatkan kita punya takwa ni. Training terbaik ialah bulan Ramadan untuk berdepan dengan ancaman-ancaman nafsu di 11 bulan yang akan datang tu. So Ahyat nak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan insya-Allah nanti raya kita tunggu time raya lagi lah. So ada apa-apa ucapan kepada sahabat-sahabat kita? Yes, sama jugalah selamat menyambut ibadah puasa buat penonton podcast Suara Hartanah yang beragama Islam. So semoga bulan puasa tahun ini lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya, insya-Allah. Wow, short and sweet. Lain macam Azim lepas balik umrah
Dia punya kata-kata tu begitu. Begitu. Okay. Anyways, so thank you so much guys, and until we see you guys in the next episode, please like, share and hit the subscribe button and the notification button as well, and comment, and see you guys in the next one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.